Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada lecturer yang saya sayangi, Puan Juhaida. Nama saya Nur Aida binti Ahmad Him. Nombor matrik 23 DRM 18F1011. Hari ini saya akan membentangkan mengenai laporan akhir latihan industri. Saya telah memilih Pusat Buku Aneka Senawang Negeri Sembilan sebagai tempat saya menjalani latihan industri. Okey, pada awalnya pengenalan mengenai latihan industri. Latihan industri ini merupakan kursus yang wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar semester 6. Tempoh latihan adalah selama 20 minggu iaitu bersamaan satu semester. Syarikat adalah pilihan pelajar itu sendiri. Kebaikannya adalah mendedahkan mengenai dunia sebenar alam pekerjaan. Dan pelajar itu juga akan dapat merasai pembelajaran di dunia pekerjaan. Okey, seterusnya saya akan menceritakan mengenai latar belakang organisasi Pusat Buku Aneka. Pusat Buku Aneka yang pertama ditubuhkan adalah di Bahau Negeri Sembilan. Bahau Negeri Sembilan itu merupakan HQ Pusat Aneka dan diuruskan 100% oleh rakyat Malaysia. Mempunyai 5 cawangan di Negeri Sembilan dan Melaka. Pusat Buku Aneka menjual pelbagai jenis buku fiksyen, bukan fiksyen, buku Inggeris, Cina, Melayu, buku teks dan buku penyemakan. Selain itu, Pusat Buku Aneka juga menjual majalah, alat tulis, barang-barang seni, barang-barang macam tanah liat, kerem pun ada jual di Pusat Buku Aneka. Okey, bagi logo, misi dan visi Pusat Buku Aneka. Visi syarikat ialah menawarkan perkhidmatan produk terbaik dan mampu milik, manakala misi Pusat Buku Aneka adalah berusaha secara berterusan untuk menjadi salah satu pembekal peralatan sekolah yang dipercayai dapat memenuhi setiap permintaan pelanggan. Okey, seterusnya saya akan sambung mengenai laporan teknikal. Semasa di Pusat Buku Aneka, kami telah diberi peluang untuk mengendalikan mesin pos sistem. Okey, cara penggunaannya adalah pertama sekali, jurubang mesti memeriksa barang yang dibeli oleh pelanggan dengan melihat kod bar yang disediakan. Kemudian jika barang tersebut tidak mempunyai kod bar tu, jurubang akan mencari kod bar pada satu buku yang disediakan pada sebelah bahagian cashier tu. Sebelah cashier tu akan ada satu buku kod bar. Dengan itu ia dapat memudahkan jurubang untuk melihat kod bar jika barang yang dibeli oleh pelanggan itu tidak mempunyai kod bar. Okey, seterusnya adalah mengendalikan mesin debit. Semasa di Pusat Buku Aneka Senawang, kami telah diajar menggunakan mesin debit. Cara dia sama seperti pembayaran biasa. Cuma jika pelanggan tersebut ingin bayar menggunakan debit card, kita akan mengeluarkan mesin debit and then kita type amount, jumlah yang pelanggan tersebut perlu bayar pada mesin debit tu. Dan setelah selesai membuat transaksi secara debit, mesin debit tu akan mengeluarkan 2 resit. Resit yang pertama adalah untuk salinan syarikat untuk kita tahu jualan pada hari tersebut, dan resit satu lagi adalah salinan untuk pelanggan tersebut. Kemudian selepas selesai resit terkeluar, dah selesai transaksi, kita akan catat pada satu buku yang disediakan dekat situ kod yang diberikan, kod yang ada dekat resit syarikat tu. Kita akan tulis pada buku jualan harian yang ada pada hari tersebut untuk kita tahu berapa jumlah transaksi debit yang berlaku pada hari tersebut. Okey, seterusnya adalah merekod dan menguruskan stok barangan di Pusat Buku Aneka. Okey, proses kerja yang dilakukan di sini adalah apabila stok barangan sampai ke Pusat Buku Aneka, kami sebagai staf akan mengecop pada kertas invoice yang disediakan bagi tujuan bukti hasil stok tersebut sampai ke Pusat Buku Aneka Senawang. Okey, seterusnya kami akan memeriksa bagi setiap stok yang sampai dengan melihat kuantiti pada setiap barangan yang dipesan sama ataupun tidak. Kemudian kami setelah selesai kita periksa barang, kami akan meletakkan harga bagi setiap barangan sebelum disusun pada rak jualan. Okey, seterusnya adalah meletakkan harga menggunakan price labeling. Okey, price labeling ni sangat familiar
sebab kami pun dah pernah guna masa mengenalikan Kodai masa semester 4. Memang benda ni kami intern, kami jalani latihan industri dekat situ, kami dah tahu guna press labeling ni tanpa perlu diajar. Kami sendiri yang menggunakan press labeling. Dekat situ bos and staff Aneka yang lain tengok kami macam, oh wow, tak ajar pun dah tahu guna, dah tahu cara nak tukar dia punya stiker untuk harga. Kat situ adalah kelebihan kami dalam mengenalikan press labeling. Okey, seterusnya membalut barangan yang dipesan secara atas talian, iaitu Shopee. Okey, biasa kerja-kerja pembalutan ni kami akan lakukan pada waktu pagi, pada waktu awal sebab pelanggan tak ramai waktu ni. Kami akan mengambil pesanan daripada staf Aneka berapa barang yang perlu dibalut pada hari tersebut. And then kami akan masukkan contoh buku tu akan dibalut ke dalam plastik putih. Kita akan balut dengan plastik putih dulu, kemudian dekat luar plastik putih tu kita akan letak kotak bagi dia tak koyak ataupun terlipat. And then lepas kita letak kotak tu, kita akan balut dengan kertas minyak. Dan akhir sekali kita akan letak keterangan pelanggan pada bahagian depan barang tersebut. Okey, bagi laporan teknikal yang ke-6, iaitu menyusun barangan di dalam kedai. Menyusun barangan ni nampak je macam mudah, tapi sebenarnya menyusun barangan ni mempunyai teknik yang tersendiri. Kita tak boleh main letak saja barang tersebut sebab nanti dia akan jadi tak kemas dan takkan menarik perhatian pelanggan. So kami telah diajar oleh staf Aneka untuk menyusun sesuatu barangan tersebut. And then untuk lebihan stok, kami akan letak pada bahagian atas rak. Kami akan susun pada bahagian atas rak tersebut secantik bagi dia tersusun je. Kemudian bagi susunan seperti gunting, kami akan sangkut gunting tu sebab itu barang yang kecil kan, and then tajam, so bahaya. Untuk barangan gunting kami akan sangkut lah pada tempat yang disediakan. Okey, untuk kertas A4 berwarna, set A4 berwarna, kami sendiri yang akan kena ceraikan bagi jadi set. Jadi kalau macam jika tak ada pelanggan, kami akan ambil peluang tu lah untuk buat set A4 berwarna. Dan seterusnya melakukan kerja-kerja pembersihan sebelum pembukaan kedai. Okay, biasanya kerja pembersihan ni kami akan lakukan pada awal kami datang, and then terus bahagikan staff berapa orang kat bawah and kat atas berapa orang. Aneka ni ada 2 tingkat, so atas dengan bawah. Seorang tu menyapu, ada seorang tu mengemop. Memang kami akan buat lah sebelum bos sampai, sebelum kedai buka. Okay, masa bos Alan, iaitu bos pusat buka Aneka, ambil kami untuk intern di pusat buka Aneka, pada waktu yang sama juga beliau telah buka booth kecil di hadapan pusat buka Aneka, iaitu menjual kerongsang sempena perayaan Aidilfitri. Kerongsang ini dikendalikan oleh saya dan Zulaika. Kiranya bahagian dalam pusat buka Aneka tu kami juga, luar pun kami juga, sikit-sikit lah. Tapi nak dijadikan cerita, pada awal bulan Ramadan kami telah diarahkan oleh bos untuk mengendalikan booth kerongsang ni di dalam pusat, di dalam Maidan Senawang. So kami dipindahkan selama sebulan, sepanjang bulan Ramadan tu lah kami dipindahkan ke dalam Maidan Senawang untuk menjual kerongsang sempena perayaan Aidilfitri. Okey, sepanjang kami menjual kerongsang di dalam Maidan Senawang, memang kami berdua sahaja yang menguruskan kerongsang tersebut. Waktu operasi pada setiap hari pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Okey, apa yang boleh saya cakap dekat sini, sepanjang kami mengendalikan kerongsang ni, pelbagai pengalaman yang kami dapat. Okey, contohnya seperti menguruskan stok kerongsang. Okey, kami dibagi satu buku untuk menguruskan stok kerongsang. Kalau macam
hari ni keluar berapa, kami akan catat. Pelanggan tu beli berapa, kami akan catat. Dekat situ kami akan dapat tahu berapa jumlah jualan pada hari tersebut. So kami dah tak perlu untuk mengira stok kerongsang yang ada. Kami just tolak saja. Setiap hari memang itu yang kami akan lakukan. And then setiap hari juga kami akan memeriksa setiap barangan. Jika ada kerongsang tersebut tumpul ataupun tak ada jarum, memang kami akan asingkan lah sebelum pelanggan jumpa. And then sepanjang mengendalikan kerongsang berdua dengan Zulaikha, banyak kerana pelanggan yang kami hadap. Ada yang tak puas hati dengan kami, merasakan diri mereka betul. Itu memang lumrah seorang pelanggan lah kan. Cuma kami berjaya lah atasi apa yang ketidakpuasan hati mereka tu, kami berjaya atasi. Alhamdulillah, semuanya okey. And then seronok lah dekat situ. Setiap kali nak tutup kedai, memang bos akan datang. Bos akan pastikan kami tutup kedai dengan baik, kami balik dengan baik. Bos sangat pentingkan keselamatan kami jugalah. Dia tak pernah lah tinggal kami berdua balik dalam keadaan malam macam tu kan. Membuka boots kerongsang di dalam Maida Senawang ni bukan hanya menjual kerongsang. Kami juga menjual cincin tudung, cincin tudung lubang 3. Kami jual gelang, kami jual beberapa aksesori yang lain lah, bercampur-campur. Untuk kesimpulan, apa yang boleh saya simpulkan dekat sini ialah kami telah mendapat pendedahan mengenai alam pekerjaan peruncitan yang sebenar. Kami juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara kawan sekerja dengan pelanggan. Kami juga telah mendapat kemahiran soft skill, kemahiran berkomunikasi dengan lebih matang dan berani. Kami juga telah berjaya mengendalikan masalah-masalah yang timbul, terutamanya melibatkan urusan dengan pelanggan. Kami juga dapat memupuk semangat kerjasama dalam pasukan. Okey, untuk komen dan cadangan, apa yang boleh saya bagi komen sepanjang saya menjalani latih industri di sini adalah pusat buku aneka ini kekurangan komputer. Sebab bila kita contohlah kita nak guna Shopee, tapi dalam masa yang sama komputer Shopee tu adalah untuk buat pembayaran pelanggan, untuk pelanggan bayar. So dekat situ dah jadi macam kerja tertangguh lah. Okay, and then dekat sini juga kita kena pastikan semua staf mempunyai hubungan yang baik. Dekat situ bila staf ni ada hubungan yang baik, apa kerja yang mereka lakukan akan jadi sempurna lah. And then bagi saya macam pelajar latihan industri ni, saya harap pusat buku aneka ni dapat memberi ilmu daripada semua cawangan lah. Maksudnya 1 bulan ke cawangan sini, 1 bulan ke cawangan sini. Dengan situ kita akan lebih dapat banyak pengalaman lah. Sebab berpindah-pindah, kita dapat rasa sana sikit, sini sikit. And then saya rasa ruang mengendalikan stok bagi pusat buku aneka ni adalah sangat terhad. Sebab stok yang sampai kami akan letak di depan pintu. Dekat situ dia akan berlanggaran lah antara kita yang nak uruskan stok, mananya pelanggan nak masuk. Dekat situ akan jadi macam sesak lah dekat hadapan pintu masuk aneka. Untuk cadangan pula, saya harap pusat buku aneka dapat menyediakan atau menambahkan lagi komputer yang memang khas untuk kita lakukan pesanan atas talian macam Shopee tu. Memang khas untuk Shopee saja. And then membuat jadual tugasan kerja. Macam hari ni orang ni buat apa, esok orang ni pula buat apa. Dekat situ semua orang akan dapat merasa kerja-kerja tanpa perlu
dapat rasa semua kerja lah dengan adil, tanpa perlu fikir macam engkau ni tak dapat ni tak dapat, tak adil sebenarnya. Dekat situ diorang tak akan bergaduh lah sebab dah ada jadual kerja. And then dekat sini saya nak cakap cadangan saya lah, memperkuatkan lagi sistem keselamatan yang ada di Pusat Buku Aneka Senaman. Sebab apa yang saya nampak semasa dekat situ, dekat ruang yang ada setengah ruang yang tak ada CCTV. Dekat situ orang boleh masuk dan boleh ambil barang senyap-senyap. Macam pada bahagian pen, diorang boleh ambil pen, masuk terus dalam poket, sebab dekat bahagian pen tu tak ada CCTV. Dekat situ saya harap Pusat Aneka ni dapat memperbaikilah daripada sistem keselamatan. And then mempunyai ruang bagi pengurusan stok. Saya harap Pusat Buku Aneka dapat membuat satu ruang yang sesuai bagi kita uruskan stok. Dekat situ staff yang lain akan lebih selesa lah untuk menguruskan stok tanpa perlu tergesa-gesa, tanpa perlu berlanggar dengan pelanggan. And then saya harap Pusat Buku Aneka juga memberi peluang kepada semua staf dalam penggunaan telefon bimbit. Sedia maklum bahawa penggunaan telefon bimbit ini sangat penting dengan dunia sekarang. Mungkin penggunaan telefon bimbit ini dapat digunakan sewaktu kecemasan. Contohnya mendapat panggilan telefon. Saya harap dapat memberi kebenaran lah untuk mengangkat panggilan telefon tersebut. Sebelum saya menggunakan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pensyarah Politeknik Nilai yang pernah mengajar saya daripada semester 1 sehingga semester 6. Jasa anda memang tidak terbalas. Banyak pengalaman yang saya dapat sepanjang saya belajar di Politeknik Nilai. Menguruskan kodai, menjadi HOD beverage memang satu pengalaman yang saya tak akan lupakan. Puan Juhaida juga banyak memberi pengalaman dari segi peruncitan semua, memang saya tak akan lupakan. Memang saya akan guna untuk bila saya dah kerja nanti. Kepada Dr. Mimi, terima kasih doktor, uruskan segala pertukaran kami semasa latihan industri yang pada awalnya di Anggun Cotton Collection bertukar kepada Pusat Buku Aneka. Terima kasih, maaf jika ada terkasar bahasa, membuat semua pensyarah kecil hati dengan kami. Mohon ampun, mohon maaf. Halalkan segala tunjuk ajar yang kalian semua dah beri pada kami. Dan dengan itu saya dahului ucapan terima kasih.